Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Percaman kata satu Tuhan itu ialah kita fikir kalau dua misalan, maka tentu kedua-dua itu sama-sama Tuhan. Tuhan yang mengadakan dan meniadakan sekalian perkara belaka. Ini kesinambungan kita menerusi kitab Taqribul Ikhwan pada halaman muka surat 15 bagi kitab Jawi, di mana perbahasan kita ialah berkaitan dengan sifat wahdaniyah, yang mana esanya Allah Ta'ala, satunya Allah Ta'ala. Wajib kita i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala tu satu. Allah Ta'ala tu esa, sama ada esa pada zatnya, pada sifatnya, dan juga pada perbuatannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Rasulullah bahawasanya Allah Ta'ala itu satu. Wa ilahukum ilahu wahid, bermula Tuhan engkau itu, Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang satu. Maka sifat Allah Ta'ala itu satu. Wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala itu satu. Kemudian pada malam ini sambung daripada perbahasan sifat wahdaniyah, iaitu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, percaman kata satu Tuhan itu. Manakah dalil yang kita fikir dengan akalnya untuk menetapkan bahawasanya Allah Ta'ala itu satu? Dalil Quran, dalil daripada naqli ataupun dalil sama'i daripada Quran telah kita bicarakan tadi, telah kita sebutkan tadi. Maka manakah pula dalil hak kita kena fikir dengan akal untuk mengukuhkan lagi keyakinan kita tersebut?
yang mana mengetahui akan dalil akli. Dalil akli ni manakala kita reti, kita faham, kita pandai, kita tahu dia, maka kita telah terkeluar daripada perselisihan di kalangan pandangan para ulama. Ada yang mengatakan jika tidak mengetahui dalil secara umum ataupun secara ijmal, tak fikir, sedangkan Allah Ta'ala beri kepada kita akal tapi tak fikir berkaitan dengan ketuhanan, sungguh pun i'tiqad pegangan seseorang tu betul sekalipun, masih lagi seseorang itu berada di dalam dosa, masih lagi berdosa atas pandangan yang kuat. Iman sah kerana pegangan i'tiqadnya betul, bertepatan, kena, tapi dalilnya tidak ada. Sedangkan akal Allah beri, tak fikir, semata-mata turut hak kitab bagi tahu, semata-mata turut ibu bapa kita, semata-mata mengikut perkataan guru-guru yang sedang mengajar dan lain-lain daripadanya. Dalil tak tahu, akal tak fikir, iman sah tapi berada di dalam dosa. Maka oleh yang demikian, supaya kita tak termasuk dalam golongan ini yang disebutkan dengan muqallid, hanya berpegang semata-mata ikut guru, ikut kita, ikut perkataan sesiapa daripada ayah kita dan lain-lain daripadanya, supaya kita keluar daripada pandangan tersebut, supaya kita tidak berdosa. Lalu tu kita kena tahu dalil dia. Ini ulama ajar dalil untuk kita fikir. Lepas tu kita fikir, kita renung. Ulama ajar dulu, kita belajarlah. Kita belajar. Oh, cara fikir macam ni. Maka itulah yang akan mengukuhkan tentang ketauhidan kita berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pecaman ni ialah dalil dia. Mana dalil kata Tuhan tu satu? Yang mana mustahil Tuhan tu berbilang. Wajib i'tiqad, sungguh Allah tu satu. Berbilangnya Allah Ta'ala mustahil, tentu tidak sama sekali. Mana dalil? Ini dalil dia. Yang ni dalil akli. Dalil hak kena fikir dengan akal, supaya kita tak termasuk dalam golongan muqallid namanya. Lalu kata pengarang, percaman kata satu Tuhan itu, percaman dalil kata Tuhan itu satu tu, ialah kita fikir macam ialah kita fikir, kalaulah Tuhan tu dua misalan. Ini kalau fardu takdir, jika buat misal saja, kalaulah Tuhan tu dua misalan. Kerana apa dimisalkan dengan dua? Kerana mengikut nombor, lepas daripada satu, dua. Dua tu lah panggil berbilang. Kalau 3, 4, 5, tu lebih-lebih lagi lah. Maka buat misal 2 lah. Kalau hak 3 ke 4, 5, 6 tu banyak sangat. Maka lebih-lebih lagi lah. Maka buat misal dengan 2. Kalau 2 misalnya, yakni 2 Tuhan contohnya, fardu takdir lah. Kalau Tuhan ni bukan satu, dia tu 2. Tuhan-Tuhan ni 2. Jadi macam mana jadi? Kalau ada 2 Tuhan gitu. Maka tentu kedua-dua itu, kedua-dua Tuhan hak kita nak misal ni,
Dah dia Tuhan ke? Sama-sama Tuhan, sama-sama Tuhan. Tuhan mana? Yang mengadakan, yakni yang boleh mengadakan dan meniadakan sekalian perkara belaka, yakni sekalian perkara ke semua, belaka semua gitu. Jadi kalaulah takdir saja, Tuhan ni bukan satu, dua, contoh berbilang. Berbilang tu berapa? Contoh kata dua. Kalau Tuhan tu dua, dah dia tu Tuhan, tentulah hak kita takdir ni, kalau Tuhan tu berbilang dua, tentulah Tuhan ni mestilah dia dua-dua ni boleh nak mengadakan, boleh nak meniadakan, kerana Tuhan. Bila kata Tuhan, dia boleh mengadakan, dia boleh meniadakan. Jadi kalau Tuhan ni ada dua, contohnya berbilang, Tuhan A pun boleh mengadakan, Tuhan B pun boleh mengadakan, Tuhan A pun boleh meniadakan, Tuhan B pun boleh nak meniadakan, kerana dua-dua tu Tuhan. Ini fardu takdir. Mustahil cuma nak fardu takdir saja. Kalau begitu, lalu tu jadi macam mana? Kalau ada dua Tuhan, bila kata Tuhan, dia boleh mengadakan, dia boleh menadakan sekalian perkara, dia boleh buat belaka, dia boleh buat ke semua. Maka tentu bahong, tentu belawak kalau Tuhan ni dua. Atau bahong. Bahong ni maknanya bohong lah, bohong, tipu, belawak, akal tak boleh nak terima. Itu maksud. Tak boleh, bohong, tipu, belawak, tak masuk dengan akal saya. Kalau Tuhan tu dua, yang mana Tuhan ni dia boleh mengadakan, meniadakan segala perkara, dua-dua tu boleh, kedua-dua. Bohong, tak boleh nak terima. Sebab apa kita kata bohong? Akal kita tak boleh nak terima benda tu. Kerana tak sunyi daripada bersetuju kedua-dua Tuhan yang kita misalkan, ataupun tak sunyi daripada berselisih kedua-dua Tuhan berselisih. Kalau ada dua Tuhan, Tuhan ni bukan satu, dia tu berbilang-bilang, paling sedikit kata berbilang dua, yang mana dua-dua Tuhan ni boleh mengada, boleh meniada, apa hak dia nak buat boleh belaka, dia kuasa dua-dua ni. Jadi akal kita tak boleh nak terima, daripada kerana bila ada dua Tuhan tak boleh pergi, dan ada dua kadang-kadangnya dia berpakat atau bersetuju, kadang-kadangnya dia berselisih, iaitulah dia bergaduh, balah. Dua tu imam, tiga tu imam. Contohnya, kalau satu kampung tu 3 penghulu, 2 penghulu, bukan seorang penghulu, ada banyak ketua. Ni aku nak begini, tu kata nak begini, tu nak begini, jadi bergaduh. Ataupun okey, kita pakat setuju buat begini. Tu bila ada ramai, tentu tak dapat tidak, tak sunyi daripada ada kalanya berselisih, ada kalanya okey kita berpakat. Tu dia akan jadi begitu. Ini akal kita fikir. Jadi manakala begitu, kemudian dah begitu, jika bersetuju kedua-dua Tuhan, kita ambil misal dulu. Kalaulah dua-dua Tuhan ni bersetuju, pakat, tak bergaduh, tak berbalah, jadi macam mana? Dua Tuhan tak apa, dua Tuhan dia tak bergaduh, dia berpakat. Jadi macam mana? Akal kita fikir, jadi macam mana? Jika bersetuju kedua-dua Tuhan pada mengadakan satu benda misalannya, maka nyatalah bohong, yakni mustahil pada benda yang halus,
Yang mana benda yang halus ini yang dinamakan jauhafiri. Jadi kalaulah Tuhan ni ada dua, dia berpakat, akal kita tak boleh nak terima pada pihak menjadikan satu-satu benda yang mana benda tu benda yang sangat-sangat halus. Benda yang sangat halus ni nama dia jauhafiri. Sebab apa mustahil benda ni akak kita tak boleh nak terima? Kerana mustahil padanya, pada jauhafiri, nak boleh berhimpun dua bekah, dua perbuatan, dua kuasa. Kerana ianya jauhafiri ni tak terima bahagi, tak terima belah, tak terima kisik, tak terima kerak dan lain-lain daripadanya. Kerana jauhafiri ni benda yang sangat halus. Ini payah sikit. Jadi kalau kita takdir, Tuhan ni bukan satu, dua, berbilang, dua, tiga, empat dan lain-lain. Buat dua mudah. Jadi kalau dua Tuhan ni dia berpakat, jadi macam mana? Tak boleh ke? Tak boleh ke akal kita nak terima? Tak boleh akal kita terima. Sebab apa akal kita tak boleh nak terima? Sebab kalau dia berpakat, tak bergaduh pun, dia pakat. Jadi akan jadi tak boleh nak terima pada nak menciptakan sesuatu benda yang mana benda ni benda yang sangat halus. Nama dia jauhafardin, nama dia jauhafiri. Benda yang sangat halus. Benda yang sangat halus ni benda yang dikatakan tak boleh nak belah, tak boleh nak kerak, tak boleh nak tipis-tipiskan dia. Tak boleh lagi benda ni benda yang sangat-sangat halus, terlampau halus. Itu dia panggil jauhafiri. Yang mana benda yang sangat halus ni hanya sesuai satu kuasa saja yang menjadikan. Hanya sesuai satu perbuatan sahaja yang menjadikan. Dia tak sesuai kalau ada banyak kuasa yang menjadikan, banyak tangan yang menjadikan kalau kita nisbah pada makhluk. Contoh dalam kitab-kitab sebut garisan pen, garisan bolpen yang matanya 0.3. Jadi mata bolpen yang 0.3 ni, bila kita garis 0.3 lah garisan tadi, dia hanya layak guna satu pen saja untuk membekaskan pada garis yang saiznya 0.3. Oh, kalau gitindan dengan yang sama juga guna dua bolpen pada garisan yang sama tadi, dia tak jadi dah saiz 0.3. Tak jadi dah. Sebab apa tak jadi? Sebab nak 0.3 dia kena sepol bolpen tadi je. Satu sahaja yang diperlukan. Andainya guna dua atas garisan yang sama, kita garis dia tak jadi dah 0.3. Dia akan lari dah, besar dah sikit. Dengan maknanya 0.3 saiz tersebut hanya padan, hanya memada dengan satu bolpen tersebut sahaja, tidak memada dah dengan yang lain. Guna hak lain lagi tindan di atas tersebut, tak jadi dah 0.3. Nampak? Jadi demikian. Kalaulah Tuhan tu berbilang, yang mana jika berbilang dia berpakat, maka akan rusaknya akal kita tak boleh nak terima pada masalah menjadikan benda yang disebutkan dengan jauhafiri, benda yang sangat halus, yang mana ianya hanya memada, yang akal kita terima, yang akal kita fikir, ianya hanya dengan satu perbuatan saja, satu kuasa saja. Bila ada yang lain, dia takkan jadi dah benda tu. Tu akal kita tak boleh nak terima. Satu.
Kemudian di dalam kitab kita ni tak sebut. Antara jalan lain lagi, jika dia berpakat, akal kita tak boleh nak terima. Iaitulah pada nak menjadikan satu-satu benda yang berlainan. Saya buat langit, kamu buat bumi ya. Dia berpakat. Okey, saya buat langit, kamu buat bumi. Di manakah tempat akal kita mustahil? Mustahilnya pada kata, bila hak ni buat langit, hak ni buat bumi, hak Tuhan bumi ialah yang menjadikan bumi saja. Hanya Tuhan bagi bumi. Langit bukan Tuhan dia. Tuhan dia hak menjadikan langit ni. Bermakna luputlah makna ketuhanan. Kerana Tuhan ni semua hak dia belaka. Jadi bila mana benda ni, hak kepunyaan dia, milik dia, hak ni kepunyaan dia, bermakna hak dia tak buat tu bukan hak dia, bukan makhluk dia panggil. Bukan hak dia jadikan. Tuhan ke begitu? Tak Tuhan. Maka tak boleh nak terima juga. Dua. Jadi mustahil maknanya jika Tuhan itu dua. Jika Tuhan itu berbilang-bilang, akal kita tak boleh nak terima sama sekali. Itu kalau berpakat. Lalu katanya, dan dikiaskanlah kepada benda yang besar, kerana tiap-tiap juzuk itu, tiap-tiap juzuk ni, hak datang nak jadi besar ni, mestilah dia berkongsi dua bekas juga. Yakni dia datang daripada kecil terlebih dahulu. Hak kecil, hak jauh hafirik tu pun makna dia akan jadi masalah, apatah lagi nak menjadikan yang besar. Habis itu. Maka pada masalah yang difardukan ini, iaitulah pada buat jauh hafirik tu, hak tadi ni, maknanya hanya sesuai dengan satu kuasa saja, tak boleh banyak kuasa. Benda hak sangat halus ni, seperti bolpen tadi, garisan tadi, hanya sesuai dengan satu mata pen saja. Dia tak sesuai kalau ada dua bolpen nak saiz yang sama, pada tempat yang sama. Maka pada masalah yang difardu ini, ialah ditasawurkan yang akal kita hanya fikir satu sahaja yang memberi bekas jua. Satu je, dia tak boleh banyak. Jadi mustahil jika Tuhan itu ada berbilang-bilang. Mustahilnya pada mana? Pada kata jika dia berpakat, mustahil pada nak buat benda yang sangat halus satu. Ataupun mustahil pada makna kamu buat hak ni, mu buat hak ni, aku buat hak ni, mu buat hak ni, aku buat hak ni. Mustahilnya dia tidak akan membawa kepada semua tu adalah milik Tuhan tersebut. Kerana hak tu bukan hak dia, hak ni hak Tuhan contohnya. Maka mustahil begitu. Habis itu. Maka lemahlah yang satu lagi. Kalau begitu, macam mana tu? Jadi pening dah. Maka lemah yang satu lagi. Warna jadi gitu tu. Minta maaf. Ia jadi pening ibarat dah. Semula. Dan dikiaskanlah pada benda yang besar. Pada nak menjadikan benda yang besar. Kiaslah di atas kata buat benda hak kecil tadi, iaitulah jauh hafirik. Kerana apa? Kerana tiap-tiap juzuk itu puncanya mesti berkongsi daripada dua bekas juga, daripada dua juzuk tadi. Hak besar ni mari daripada kecil dulu. Bermakna hak kecil ni akal kita tak boleh nak terima kalau ada dua Tuhan pada menjadikan benda hak sangat halus, apatah lagi hak besar. Kerana hak besar ni datang daripada kecil dulu. Maka pada masalah yang difardu ini, pada masalah menjadikan
Jauhafiri ni ialah ditasawurkan satu sahaja yang memberi bekah. Satu je yang boleh memberi bekah, tidak dua. Dah begitu, maka dah lemah yang satu lagi. Maka lemah yang satu lagi kalau begitu. Begitu. Maka lemah yang satu lagi kalau begitu. Lemahlah kedua-duanya, kedua-dua Tuhan, kerana bersama-sama kedua-duanya, kedua-dua Tuhan pada ketuhanan. Tak boleh. Tak boleh, mustahil. Maknanya akal kita fikir jika maknanya ada dua Tuhan pada nak menjadikan benda yang sangat-sangat halus. Habis itu. Baik, ini masalah yang kedua. Kemudian, jika berselisih kedua-duanya, kedua-dua Tuhan. Jika berselisih pula dua Tuhan. Hak tadi berpakat. Kalau berpakat, akal kita tak boleh nak terima. Jalannya seperti tadi. Hak ni pula kalau Tuhan tu bukan satu, dia tu berbilang-bilang, kemudian jika berbilang-bilang, pasti ada kalanya berselisih. Sebagaimana dua imam, tiga imam, dua penghulu, dua perdana menteri contohnya. Dia tidak akan selalu bersetuju, dia akan ada masa-masa berselisih. Aku nak hak ni, mu nak hak tu. Tak sama. Jika ada dua Tuhan, kalau dia berselisih, seperti satunya nak beri ada satu benda, dan yang satu lagi tak suka nak beri ada benda itu. Hak ni nak buat benda ni. Hak B pula kata, aku tak suka benda ni, tak boleh buat. Sedangkan dua-dua Tuhan ni, bila dikatakan Tuhan, dia berkuasa nak mengada, nak meniadakan. Apa hak dia nak buat, apa hak dia nak meniada akan jadi. Jadi kalau dia berselisih, hak ni nak buat benda ni, hak satu lagi kata, tak boleh, aku tak suka, jangan bagi ada. Nak jadi macam mana ketika itu? Apa akan jadi ketika itu? Maka tentu bohong, kerana mustahil nak menang dan lulus kehendak kedua-duanya, kedua-dua Tuhan. Mustahil nak jadi perkara tersebut, mustahil. Kerana apa? Kerana tak boleh berhimpun ada dengan tiada pada satu benda pada satu masa. Tak boleh. Tak boleh. Akal kita tak boleh nak terima. Hak ni kata nak buat langit, hak B kata jangan buat langit. Bila begitu, dua-dua Tuhan ni dia kuasa. Dia kuasa nak mengadakan, dia kuasa hak B pula nak meniadakan. Kerana dua-dua tu Tuhan, dia mampu. Jadi bagaimanakah kedudukan langit pada ketika itu? Yang mana A nak buat, B tak mahu buat. Dua-dua kuasa. Dua-dua menang, dua-dua lulus. Sebagaimana kita kata, dua-dua boleh nak mengadakan, boleh nak meniadakan. Hak ni nak buat, hak tu tak mahu buat. Bagaimana akan jadi pada satu benda tersebut? Iaitulah langit contohnya. Jadi pada ketika itu akan jadi langit ni, manakala hak A nak buat, ada dia. Hak B pula aku tak suka, jadi tak ada dia. A tadi kata aku nak, jadi timbul ada balik. Hak ni pula tak ada, jadi tak ada balik. Bagaimana kedudukan pada ketika itu? Itu mustahil. Akal kita tak boleh nak terima. Itu jika berselisih. Jika dua-dua Tuhan tadi, dia menang kedua-dua. Menang kedua-dua ni maknanya dia boleh nak buat apa hak dia ingin tadi. Jadi akan jadilah pada ketika itu langit itu ada gatik, tiada gatik. Mustahil langit ni ada gatik, tiada lagi. Ada gatik, tiada gatik. Mustahil, mustahil. Akal kita tak boleh nak terima. Tu maksud dia. Kemudian,
Adapun kalah dan tak lulus kehendak kedua-duanya, maka boleh ditasawurkan di sisi qaul yang menyabitkan ahwal. Ni payah sikit. Jadi dua-dua Tuhan ni dia tak mampu nak menjadikan nak menginspirasi apa dia panggil, nak menimbulkan hajat hak ada pada dia. Dia tak mampu. Kedua-dua Tuhan ni. Yang mana benda ni dia ada tiga. Dia ada beberapa perkara. Ada benda yang ada. Ada sesuatu tu dikatakan tiada. Ada satu benda lagi nama dia benda yang tak naik pada tangga ada, tak turun pada tangga tiada. Benda ni nak kata ada tak boleh, nak kata tiada tak boleh. Dia panggil benda ahwal. Ini di sisi pandangan ulama yang dhaif. Ini payah sikit sini. Benda ni ada kalanya benda ni wujud ada. Ada kalanya dikatakan sesuatu perkara tu tidak ada. Ada kalanya satu benda yang ketiga nama dia benda ni nak kata ada tak boleh, nak kata tiada tak boleh. Dia panggil benda ahwal. Jadi benda ahwal ni Tuhan A nak beri ada, Tuhan B nak bagi tiada. Dia akan tidak menjadi. Kerana benda tu benda ahwal dia panggil. Situ payah tu. Jadi kerana payah tu kita langkaulah sikit. Takutnya jadi pening. Semulalah kita hurai berkaitan dengan perkara ahwal tadi. Perkara ahwal ni kita akan hurai semula pada lain pertemuan. Dan tiap-tiap daripada dua jalan itu tetaplah lemah kedua-duanya Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, maka akal kita tak boleh nak fikir, maka membawa kepada tak boleh ada satu perkara pun daripada makhluk ini, maka bohong kerana bermacam-macam makhluk sudah adanya. Maka kejaplah kata Tuhan itu satu dan juga Tuhan itu tidak berbilang-bilang. Dan kiaslah dalil satu pada sifat dan perbuatan yang lain-lain tadi. Adapun dalil kata zatnya zat Allah bukankah muttasil, maka sangat nyata kerana jika zatnya zat Allah itu kan muttasil, maka tentulah Allah Ta'ala itu jirim dan jisim namanya, maka tentu nak kepada tempat hingga akhir. Wallahu a'lam. Itu kita akan hurai pada pertemuan kita yang akan datang. Kita baca pula kitab seterusnya, iaitulah kitab Muniyatul Musalli. Kitab Muniyatul Musalli pada halaman hak kitab Jawi ni, pada halaman muka surat 20. 15. Baris yang ke-15 dibilangkan daripada bawah. Kalau kitab Jawi muka surat 20. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, dan lagi pula kerana memelihara akan mazhab yang mengatakan orang yang jiran masjid tiada harus sembahyang, melainkan di dalam masjid hal keadaan berjamaah. Ini kesinambungan kita pada pertemuan yang lalu, di mana pengarang kita menitik beratkan berkaitan dengan berjamaah. Dia menitik beratkan supaya kita berjamaah. Yang mana sebab apa? Pengarang kita pesan kepada kita, menitik beratkan kepada kita supaya kita mengekalkan berjamaah, solat berjamaah. Yang pertama pada pertemuan kita yang lalu, kerana bahawasanya orang yang berjamaah itu
lebih atas orang yang sembahyang sendiri dengan 27 darjah. Sebab tu kita kena melazimkan berjamaah. Sebab orang yang solat berjamaah pahalanya lebih 27 kali ganda daripada mereka yang solat secara sendiri-sendiri. Sebab tu kena melazimkan berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab apa? Kita perlu melazimkan berjamaah, menitik beratkan perihal berjamaah ini. Kerana setengah ulama menyatakan ianya adalah fardu kifayah. Setengah ulama menghukumkan berjamaah ni fardu kifayah, bermakna pahala kita melakukan solat berjamaah pahala fardu. Pahala fardu dengan pahala sunat tak sama, beza. Ni fardu kifayah. Pahala tu pahala besar lah maknanya. Begitu. Kemudian yang ketiga, dan lagi pula kerana memelihara akan mazhab yang mengatakan, kerana apa kita perlu menitik beratkan maknanya solat berjamaah ni? Kerana nak memeliharakan akan mazhab yang mengatakan orang yang berjiran dengan masjid tiada harus, yakni haram, lagi tidak sah sembahyang dia, melainkan baru sah orang tu solat di dalam masjid, yakni hal keadaan jamaah. Sebagaimana hadis Nabi, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Hadis Nabi, tidak sah solat mereka yang berjiran dengan masjid melainkan di masjid. Kerana nak melihara perkataan ulama yang kata tak sah. Adapun mazhab kita Imam Syafi'i tidak sempurna. Tidak ada solat bagi jiran masjid melainkan di masjid, dengan maknanya tidak sempurna mereka yang berjiran dengan masjid tapi solat di rumah. Tak sempurna solat dia. Nak sempurna kena datang di masjid solat berjamaah. Pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbali tak sah terus orang hak dekat dengan masjid. Orang yang dekat dengan masjid ni ialah mereka yang jika azan dengar seruan azan tadi. Itu dia panggil jiran masjid. Mereka ni hak rumah-rumah di tepi-tepi masjid, dekat-dekat dengan masjid. Kalau solat di rumah, di sisi mazhab ni, mazhab Hanbali ni, tak sah. Tak sah. Kena mari di masjid. Kena solat berjemaah di masjid. Kerana nak memelihara pandangan tadi, lazim olehmu solat berjemaah. Kerana nak memelihara pandangan ulama yang kata tidak sah. Itu yang ketiga. Kemudian kata setengah ulama, kerana apa kita perlu menitik beratkan perihal solat berjemaah? Kata setengah ulama yang keempat, memandang pula dah. Tu silap kita tu. Naknya membandingkan gitu. Kata setengah ulama, membandingkan sembahyang jamaah itu seperti air yang banyaklah pandai bandingnya. Solat berjamaah ni serupa sama bandingnya seperti air hak banyak. Yang mana bila air yang banyak tiada menajis akan dia akan air yang banyak oleh kedatangan najis, melainkan berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Kan bila air yang banyak cukup 2 kalah masuk najis, selagi mana tak berubah rasa, tak berubah warna, tak berubah bau, masih lagi suci air tersebut. Ini bandingan dia. Bersalahan air yang sedikit, air tak cukup 2 kalah, maka jadi najis dengan kedatangan najis, walaupun rayahnya jikalau tiada berubah rasanya atau baunya sekalipun.
Kalau air tak cukup 2 qalah, air dalam baldi jatuh najis, air tak berubah pun rasa, najis air tadi. Air tadi najis. Kerana tak cukup 2 qalah. Tapi kalau cukup 2 qalah, jatuh najis, tak berubah rasa bau, hak tu masih lagi suci. Maka demikianlah kata dia. Nak banding berkaitan dengan solat berjemaah ni. Maknanya jika ada cak-cak celah sedikit sebanyak sunat hai'ah kita tak buat dalam solat kita, hak tu ditampung. Hak kekurangan tadi ditampung. Jadi sempurna. Bersalahan dengan kita solat bersendirian. Tak sama. Bandingnya seperti air tadi. Ada kekurangan sedikit sebanyak, hak sunat hai'ah kita ada tinggal. Orang baca 3 kali subhana rabbiyal a'la, 3 kali kita tak baca, duduk senyap dalam rokok tadi. Dalam sujud kan misalnya. Semata-mata duduk tunggu imam, duduk senyap saja dia. Tak apa dengan maknanya. Hak ni dia saling membantu kerana kita solat berjemaah. Begitu juga ketika mana seorang itu masbuk. Bila masbuk kita tak ada nak baca Fatihah, tak apa. Dia telah dibantu oleh imam tadi. Demikianlah kita perlu menitikkan solat berjamaah. Dan lagi, sikit lagi dah, ada 3 bagi lagi. Lepas tu azan. Dan lagi dan demikian lagi syaitan. Kuat ia syaitan atas orang yang sembahyang sendiri. Tiada kuat ia syaitan atas orang yang sembahyang berjemaah. Syaitan ni, kalau kita duduk dalam ramai-ramai, dia payah nak hasut. Tapi kalau kita sendiri, dia kuat untuk menghasut kita. Atau kerana itu, perlu melazimkan dengan solat berjemaah. Dan lagi, orang yang sembahyang sendiri itu tiada disurat melainkan qadar yang diakal akan dia akan barang, dan sembahyang di dalam jemaah itu disuratkan baginya sembahyang yang sempurna, yakni pahala yang sempurna jika tiada diakalkan. Orang yang sembahyang sendiri, pahala khusyuk ianya hanya ditulis sekadar mana hak kita khusyuk. Pahala khusyuk orang yang sembahyang sendiri. Kalau kita solat berjemaah, pahala khusyuk boleh penuh. Itu maksud. Sebab itu solat berjemaah ni lebih. Orang yang sembahyang sendiri, khusyuk dapat pahalanya sekadar mana hak kita khusyuk tu. Tapi kalau sembahyang berjemaah, dia akan dapat pahala khusyuk penuh. Kerana itu perlu melazimkan kita kepada solat berjemaah. Dan yang terakhir, dan lagi sembahyang berjemaah itu, tali yang disuruh kita berpegang dengan dia dengan tali seolah-olah seperti tali berjemaah ni, yang mana Allah perintah supaya kita pegang tali tersebut. Yang mana di dalam firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, Allah Ta'ala firman, berpeganglah kamu sekaliannya dengan tali Allah. Apa maksud tali Allah di sini? Setengah ulama menafsirkan iaitulah supaya berjemaah. Tali Allah di sini dengan makna berjemaah. Berpeganglah kamu dengan berjemaah. Maka tiap-tiap orang yang lalai akan sembahyang berjemaah itu, sungguhnya sangatlah besar ia orang tersebut lupa akan maslahah agama. Orang yang lalai daripada solat berjemaah ni, dia lupa kepada agama dia sendiri. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.